Oh, dia tak ambil lagi logo tu kan? Logo. Habis. Dan modul. yang disyukuri anugerah dari yang maha dari alasan jiwa auramu betapa indah kehadiran maha sempurna sudah rencana dari azali usia jodoh dan juga rezeki usaha janganlah mengalah yakini rezeki tanpa bunda. Bangkitlah jiwa, binalah impian, berani berubah, cipta harapan. Jitukan usaha, pulangkan kemauan, ayo bersama jiwa auramu. Bangkitlah jiwa, binalah impian, berani berubah, cipta harapan. Jitukan usaha, pulangkan kemauan, ayo bersama jiwa auramu. Ayo bersama jiwai auramu. Ayo bersama jiwai auramu. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum semua sahabat-sahabat JM yang dirahmati Allah, ya. Semoga dalam pandangan, sentiasa dalam pandangan Allah dengan apa yang kita usahakan pada hari ini, insya-Allah. Okey, alhamdulillah, syukur kepada Allah yang mana kita masih lagi ditemukan pada pagi ini, setiap hari jam 11 pagi bersama dengan JM. Okey, bersama dengan JM. Untuk apa? Untuk sajalah bersembang-sembang, berkongsi-kongsi cerita, berkongsi-kongsi pengalaman, Semoga ianya menjadi satu inspirasi kepada kita dan menjadi kebangkitan untuk kita berubah, insya-Allah, kan? Okey, kita tunggu lagi yang lain. Mungkin yang lain hari ini tengah sibuk, pagi ni tengah sibuk. Mungkin ada hal-halnya. Okey, mungkin ada yang mungkin ada yang work from home. Jadi tak mengapa, JM harap agar yang mana yang bekerja daripada rumah, okey, lakukan tanggungjawab sepenuhnya, jujur dan amanah. Sebab apa? Sebab kita ni okeylah kan, majikan tak nampak tapi Allah nampak kita. Jadi kena tu fikir tentang keberkatan, rezeki yang kita dapat. Okey. So mana yang work from home tak ada masalah, tidak bersama dengan JM pada pagi ini pun tak ada masalah. Cuma
JM minta you all tekan button share, ataupun tak sempat tekan button share pun tak apa. Nanti bila ada masa, buka balik page Aura Rezeki Malaysia ataupun TikTok. TikTok dah tak boleh nak buka dah kan, dia sekali je. IG pun sama sekali je kan. Boleh je. Mana yang bersama dengan JM di Facebook, okey, boleh je tengok di Facebook. Di page Aura Rezeki Malaysia. Ataupun mana yang TikTok yang tak boleh bersama dengan JM, IG boleh tengok dekat YouTube. Ada je semua, tekan aja. Tekan je Aura Rezeki ataupun tekan je nama JM. Cik kan. Dah boleh nak jumpa dah. Alhamdulillah, insya-Allah Okey, alhamdulillah hari ini JM bersama dengan Nurul Azira pagi. Okey, Kak Dila. Hai Kak Dila, pagi Kak Dila. Kak Ijan daripada Sabah. Okey, Kak Ijan. Alright, rindu dengan Kak Ijan. JM pernah jumpa Kak Ijan pada tahun 2016 tak salah. Ketika itu JM ke Sabah. Memang tak tahulah, happening betul kan bila kita selalu beramah mesra di Facebook, tiba kita jumpa dekat luar. You all boleh bayangkan lah ketika itu kan. Wah, ya Allah, tak tahu nak cakap apa, macam wow, excited sangat kan. Allahu Akbar. Moga kita semua ialah kan Allah angkat COVID-19 ini secepatnya supaya kita boleh hidup dalam keadaan yang normal balik, ziarah menziarahi, berjumpa kawan-kawan kita, beriadah, makan-makan, buat gathering dan sebagainya. Allahu Akbar. Itulah kita pergi travel semua kan. Ya Allah, itulah antara benda-benda yang kita rindukan, especially mana yang jauh daripada mak ayah kan. Itulah paling yang kita rindukan. First kali apa yang kita bila habis saja PKP, first kali apa yang kita perlu buat adalah ya Allah, berzoom pergi jumpa mak ayah kita dan adik-beradik kita kan. Allahu Akbar. Itulah paling-paling yang dirindukan. Yang dirindukan, syurga yang dirindukan. Okey. Itulah antaranya yang kita paling rindukan ketika ini kan. Ziarah menziarahi, memanjangkan silaturahim, menjaga hubungan dengan adik-beradik kita dan sahabat-sahabat kita. Okey, saya terlambat tak ni? Tak lambat. Okey. JM baru je bersiaran. JM baru je bersiaran, insya-Allah. Okey, so hari ni tajuk kita, tajuk kita ni sangat-sangat simple lah JM bawakan hari ni kalau semalam tajuknya buat itu tak kena, buat ini tak kena, buat itu tak jadi. Kenapa JM dah kupaskan semalam. Dan hari ini tajuknya apa dia tahu? Tajuknya adalah leader kena selalu dalam keadaan bersedia. Leader kena selalu dalam keadaan yang bersedia. Okay. Alright. Okay, dah ready? Dah ready? Okay, sebelum tu lah izinkan JM perkenalkan diri JM. Mungkin ada di antara kawan-kawan yang baru masuk. Okay, minta tolong share-sharekan dulu. Tekan button share mana yang ada sekarang ni. Mungkin ada baru berapa belas orang ni. Tolong bila anda tekan je button share, maksudnya dah ada 15 sharing, 15 share dekat situ. Tolong JM, bantu JM untuk JM sebarkan lagi. Okey, apa yang JM ingin kupaskan adalah tidak kena mengena dengan siapa-siapa, tidak mengata siapa-siapa, tidak cerita tentang siapa-siapa. Ini antara apa yang JM selalu kongsikan. Setiap hari JM kongsikan adalah pengalaman daripada perjalanan JM sendiri. Okey, siapa JM? Okey, JM ni wanita biasa, bukan profesor, bukan doktor, bukan ustazah, bukan siapa-siapa. JM ni wanita biasa yang sama seperti anda juga, punya impian, punya matlamat, punya perjuangan, punya target. Okey, itulah JM sama seperti anda. Okey, so JM berasal daripada Banteng, Selangor. Adik-beradik ada 14 orang. Okey, mungkin setiap hari JM akan kenalkan JM sebab bukan apa, JM ni
bukan selebriti kan. Kalau selebriti tu tak payah kenalkan pun, kita dah nampak kan, kita dah kenal. Tapi JM ni wanita biasa-biasa yang memang kena selalu dikenalkan. Kalau JM tak kenalkan diri JM, siapa lagi yang nak kenalkan kan? Okey, JM berasal daripada Banting, Selangor. Okey, sekarang menetap di Bandar Seri Putra, Bukit Mahkota. Okey, dan JM berusia 44 tahun masuk 45 tahun kalau ikut hijri. Kalau ikut hijrinya dah masuk dah 45 tahun. Allahu Akbar kan. Okey, JM sudah berkahwin, mempunyai 3 orang anak, dah besar-besar dah anak JM. Yang sulung pun dah 23 tahun. Lepas tu yang nombor 2 dah 20 tahun, yang nombor 3 18 tahun. So alhamdulillah, patutlah JM boleh buat bisnes sebab anak ni dah besar-besar. Kita ni macam mana ya, anak kecil-kecil lagi. JM buat bisnes. Okey, JM pengalaman bisnes sudah ada 18 tahun. Ketika itu mengandung besar ni, bawa kereta, perut pun cecah, steering kereta, tengah memandu ni, kan, perut tu cecah dekat steering kereta tau. Lepas tu dah beranak pula, habis pantang, orang pantang 100 hari. JM pantang 36 hari je. Selebihnya tu buat appointment, jumpa orang sana, jumpa orang sini, cerita pasal bisnes. Wow, semangatnya. Semangatnya kan. Ketika itu bila kita nampak jelas matlamat kita, apa pun halangan, apa pun rintangan, kita tetap akan melalui dengan riang ria, insya-Allah. Okey, jadi JM juga selaku pengasas produk mandian yang berasaskan garam bukit. Okey, JM sudah mengusahakan melebihi 7 tahun mengusahakan produk mandian garam bukit ini. Semua produk JM sudah ada dalam 34 jenis produk yang semuanya berasaskan garam bukit. So sudah 7 tahun JM mengendalikan ataupun mengusahakan produk Aura Rezeki. So alhamdulillah ya, syukur kepada Allah. Hari ni bukan nak cerita pasal hebatnya JM, bukan nak cerita pasal apa-apalah hebatnya JM dalam masa 6 bulan boleh dapat cecah juta-juta, dalam masa setahun boleh cecah juga berjuta-juta kan. Hebatnya JM tak. Walaupun hari ini berpengalaman dalam industri perniagaan lebih 18 tahun, itu bukan tiket untuk kita hebat, itu bukan tiket untuk kita bermegah-megah, itu bukan tiket untuk kita menunjuk-nunjuk, itu bukan tiket menunjuk yang kita ni pandai. Tidak setiap perjalanan ataupun apa yang kita lalui sehingga matilah, kita tetap akan melalui proses kehidupan dan kita tetap melalui ujian daripada Allah. Ujian ini selagi kita sampai, sebenarnya ujian yang Allah bagi ni adalah sampailah noktah kita nanti. Sentiasa diberi ujian. Kalau tak ada ujian, dia tidak dapat mematangkan level rasa kita, level kematangan kita, level kesabaran kita, level kesyukuran kita. Jadi ujian itu adalah meningkatkan level rasa, level matang, level syukur. Jadi lalui dengan riang ria, insya-Allah kan. Okeylah, so alhamdulillah JM pada peringkat awal tahun 2014 diuji dengan ujian, kejatuhan bisnes, hutang yang banyak, hilang semangat diri, nak jumpa orang pun tak nak, bila bercakap ni tak nak bercakap lah, kat rumah pun tak nak bercakap, murung, meratapi apa yang tak ada. Meratapi apa yang tak ada, bisnes lingkup
pejabat tutup, staf dah diberhentikan, macam-macam macam mana nak duduk kat rumah, ya Allah, emosinya tak tenteram. So alhamdulillah 2014 JM itulah kan, bila kita sentiasa berdoa dan terus berdoa kepada Allah dengan yakinnya pasti Allah akan bagi penawarnya, pasti Allah akan hadirkan penawar, Allah akan hadirkan idea, anugerahkan insya-Allah. Jadi alhamdulillah penawar untuk memulihkan semangat diri ketika itu adalah melalui asbabnya mandian garam. Sebab tu JM memilih untuk apa? Untuk mengusahakan garam ni, mengusahakan garam. Kerana JM mendapat penawarnya melalui garam. Jadi JM perlu sebar-sebarkan benda yang baik, perlu disebar-sebarkan. Tapi pada peringkat awal bukan mudah untuk JM sebarkan mandian garam ni. Banyak taumahan, banyak kritikan dan banyak bukan mudah untuk meyakinkan seseorang melalui produk yang kita cuba sebarkan, cuba kongsikan. Tapi alhamdulillah berkat keyakinan diri, berkat kesabaran, berkat level, berkat ujian, berkat apa-apa semua tu tadi kan, membuatkan JM semangat sehingga hari ini. Alhamdulillah, syukur kepada Allah. Terima kasih sekali lagi kepada mereka yang bersama dengan JM pada hari ini. Tolong JM untuk sebar-sebarkan lagi. Kita tajuknya hari ini adalah leader kena sentiasa dalam keadaan bersedia. Jadi terima kasih kepada warga TikTok yang bersama dengan JM, warga IG yang bersama dengan JM pada pagi ini. Terima kasih JM ucapkan. Okey. Jadi itulah pada peringkat awal. So apa pun hari ni sahabat semua, kita tengok balik kita buat ni sebab apa Kalau kita hari ni buat bisnes part time kita lakukan sebaiknya kita lakukan sebaiknya. Sebab apa? Sebab matlamat kita, kita ada matlamat dan impian kita banyak. Betul? Impian kita nak ada rumah yang besar, kan? Mesti ada. Impian kita nak ada kereta besar, mesti ada. Semua orang ada impian. Impian kita nak pakai handbag mahal. Itu kemudian lah kan. Kan bila ada duit lebih-lebih bolehlah pakai handbag mahal kan. Tapi apa pun impian kita hari ni nak jadi apa? Nak jadi kaya, nak ada duit. Sekurang-kurangnya ada duit kan. Nak beli itu senang, nak beli ini senang, nak tekan Food Panda senang, nak tekan Grab Food senang kan. Jadi itulah. Jadi kita ni tak minta-minta dengan suami kita kan, tak minta-minta dengan mak ayah kita kalau yang single tu kan. Macam itulah kan. Jadi indahnya seronoknya bila kita ada duit sendiri. Jadi bagaimana? Bagaimana tu caranya? Itulah antaranya macam itulah. Untuk jadi maksudnya untuk berniaga ni kena sungguh-sungguh lah. Tak bolehlah nak santai-santai aja. Untung batu timbul, untung sabut timbul, untung batu tenggelam. Tak boleh macam tu. Tak boleh cuba-cuba. Dia kena yakin ni. Dalam bisnes kena yakin. Nak buat apa pun kena yakin. Bukan nak buat apa pun kena yakin. Nak menggunakan satu-satu produk itu pun kena yakin. Kalau kita tak yakin, contohlah hari ni anda sakit kepala, anda ambil Panadol, tapi anda tak yakin yang Panadol tu sebabnya boleh membantu melegakan sakit kepala anda. Tapi bila anda tak yakin, macam tu je lah. Bila anda tak yakin, memang tak yakin dengan produk. Jadi macam tu lah. Okay? So apa pun hari ni kita kena yakin. Okey, so jadi hari ni tajuknya jadi alhamdulillah syukur JM minta kepada anda semua kita sama-samalah sedekahkan Al-Fatihah kepada sahabat-sahabat kita, saudara-saudara kita. Mungkin ada saudara-saudara se-Islam ataupun saudara-saudara yang bukan Islam tak apalah, kita sedekahkan je lah Al-Fatihah kan untuk saudara-saudara kita yang sekarang sedang diuji dengan penyakit COVID-19 dan juga dengan mungkin ada ujian-ujian yang kita tak tahulah ada ujian-ujian besar dan juga mungkin ada diuji dengan penyakit-penyakit yang berbahaya. Jadi kita sama-sama sahabat-sahabat JM kat sini, JM mohon kepada kita semua, dan kita tak tahu dalam banyak-banyak di antara kita
amin ataupun doa yang mana ataupun amin yang mana yang malaikat angkat dan makbulkan. Jadi itu dah cukup untuk membantu saudara-saudara kita semua ya. Okey, kita mulakan Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin, amin ya rabbul alamin ya. Semoga Allah pandang, Allah melihat ya usaha kita bagi membantu walaupun hanya dengan sedekahkan Al-Fatihah dan mendoakan mereka semua, insya-Allah ya. Amin, amin. Okey, alhamdulillah, syukur kepada Allah ya. Hari ini Allah izinkan untuk bersama-sama dengan you all semua ya, untuk JM kupaskan tajuk leader kena selalu dalam keadaan bersedia. Okey, dah ready? Ready semua? Okey. Right, so macam mana nak nampak yang ni sebab dia tak jalan sendiri kat sini tak ada yang tak boleh jalan sendiri Macam mana Kejap sebab nak tengok, nak baca komen-komen. Okey, so yang pertama, apa leader kena buat? Yang pertama adalah bersedia dari segi mental. Bersedia daripada segi mental. Pemikiran kita. Okey. Right, boleh? Macam mana JM? Macam mana ni nak sedia dengan mental ni? Kan? Nak sedia dengan mental ni macam mana JM? Kenalah, apa pun kena urus dulu pemikiran kita ni. Bila kita dalam keadaan serabut, dalam keadaan yang kelang kabut kan, macam mana kita nak bawa ni tim-tim kita ni untuk menyertai kita, nak ajar tim-tim kita ni untuk merealisasikan impian mereka. Macam mana tu? Jadi pertamanya adalah mental kena sentiasa bersedia. Mentalnya ni kan kena sentiasa bersedia. Okey, apa yang kena sedia tu apa? Okey, janganlah sentap sangat. Bila tim ngata kita kat belakang, sentap. Bila tim mengata kita bila tim adalah atau tak tim pun, bila netizen ataupun sahabat-sahabat kita, tak kisahlah kan, kawan-kawan sekolah ke ataupun kawan-kawan Facebook kita, yelah kita hidup ni mana ada orang nak suka kita sangat. Jangan perasanlah orang nak suka kita sangat. Tapi baguslah kan. Sebab apa? Sebab hidup ni kan kena seimbang. Ada yang tak suka, ada yang suka. Hidup ni ada siang, ada malam. Ada hitam, ada putih. Ada suka, ada duka. Mesti berpasang-pasangan. Jadi okey, apa yang tak kisahlah kan, ada orang suka, ada orang tak suka. Jadi tak kisah. Apa yang kita boleh perbaiki kat sini, mana yang dia puji tu, ambillah pujian-pujian tu. Ambil pujian-pujian tu, tapi janganlah terlampau sangat riak pula. Bila orang dah puji-puji ni, melambung tinggi kita kan, seolah-olah kita ni suci sangat, seolah-olah kita ni hebat sangat. Bukan main lagi kan. Jangan terpengaruhlah dengan pujian-pujian tu. Okey, dan kita juga kena ambil orang yang mengata kita ni, dekat belakang ni mengata kita, kena ambil. Sebab orang yang mengata kita tu orang yang ikhlas. Sebab kawan-kawan kita ni, kawan-kawan kita sendiri, dia tak ikhlas bila kita kata, apa kelemahan aku ni, kau cuba cakap sikit kelemahan aku ni apa Kawan kita, dia tak ikhlas. Dia tak ikhlas cakap pasal kita.
payahlah sentap sangat. Kita tak payahlah meroyan sangat. Kita tak payahlah nak melatah sangat. Ambil. Ambil kejian itu. Ambil apa benda yang kata-kata itu untuk kita ambil dan perbaiki. Ini tak. Bila sikit-sikit orang mengata, kita pun nak balas balik. Bila sikit-sikit orang mengata, kita pun hentam dia balik. Macam mana tu? Kan? Tak boleh. Jadi hidup ni perlu seimbang. Ada yang buruk, ada yang baik. Ada yang suka, ada yang tak suka. Jadi kita kumpulkan. Kita kumpulkan untuk untuk penambah baikkan diri kita. Supaya kita sedar. Antara orang-orang yang mengkritik kita tu, kritikan itulah yang boleh menyebabkan kita melihat dan kita ubah untuk menjadi lebih baik dan lebih baik. Jadi terima kasihlah dengan kritikan itu. Tak payahlah nak sentap sangat, tak payahlah nak melatah sangat, tak payahlah yelah, walaupun saya dah bagi dah semua JM, bukan saya tak bagi JM, saya dah call dah dia, saya dah tunjukkan cara dah dia. Ya ke? Dia mengadu dengan JM macam tu ke? Tak apalah, orang tak suka kan? Nampak? Kalau kita ni bagus sangat, dia tak kata pun. Sebab kita tak bagus ni lah orang kata kita. Jadi kita ambil benda tu, seimbangkan baik dan buruk tu kita ambil untuk apa? Untuk kebaikan diri kita, untuk penambah baikkan diri kita. Jadi itulah, mental kena sedia. Okey? Alright. Boleh? Kan? JM lah. JM antara orang yang okey lah, orang nak katalah kan. JM tak kisah sebab dari kata-kata itulah yang membina untuk JM menambah baik apa yang kurang baik dalam diri ni. Jadi seronok apa? Seronok bila orang kata kita. Kan? Seronok bila orang kata kita. Ambil secara positifnya. Jangan fikir orang kata kita, dia tak sukalah tu dengan aku. Jangan kata orang tak suka, alah memang dia daripada dulu tak suka kat aku. Kan? So tak payah macam tu. Ambil untuk jadikan kita lebih baik dan lebih baik. Ada hikmahnya tu. Kenapa orang kata kita? Tapi kalau orang tak mengata kita, kita rasa kita suci sangat, kita rasa ni kita betul sangat, kita rasa kita hebat sangat, macam mana kita nak perbaiki diri? Kita macam tu je lah, stagnan. Tak ada benda yang melonjak untuk kita lebih tinggi. Tak boleh. Sebab untuk berjaya kita perlu jatuh dulu. Ada tekanan baru kita boleh sampai ke atas. Tapi sekiranya kita tak ada tekanan, kita tak boleh melompat dengan tingginya. Jadi tak apa orang kata-kata kita tu sebagai satu tekanan untuk kita melompat lebih tinggi. Janganlah korang jadikan kata-kata orang tu. Mungkin adalah kita punya tim yang tak suka dengan kita ke, itu whatever lah kan. So tak kisah. Jadikan itu sebagai satu tekanan untuk kita lompat lebih tinggi lagi. Untuk kita lebih berjaya. InsyaAllah. Okay. Alright, itu. Yang kedua, mental tadi kena ada. Mental tadi kena uruskan dulu. Yang kedua adalah ilmu. Okey, untuk jadi seorang leader yang leader kena selalu sentiasa dalam keadaan bersedia dengan ilmu. Ilmu apa tu JM? Ilmu lah dunia dan akhirat. Ilmu dunia dan akhirat. Kita kena nampak sebagai leader, kita kena lebih ilmu daripada tim kita. Kita kena sedia untuk berlebihan, untuk lebih ilmu. Tapi jangan berlebih-lebihan sangat. Kena seimbang lah, kena bersederhana. Ada masa kita kena juga menerima ilmu dan juga pandangan daripada tim kita, daripada sahabat-sahabat kita. Janganlah pula
janganlah pula bila kita dah ada ilmu kita banyak daripada dia orang, kita pun meninggi, bukan main lagi kan, meninggi. Jadi kita rasa macam bila orang lain cakap tu dah tak load dah. Sebab apa? Sebab aku lebih banyak lagi ilmu daripada engkau. Tak boleh macam tu. Sebab tu kita kena seimbang semua sahabat-sahabat JM, daripada segi ilmu, daripada segi apa-apalah, semua kena seimbang. Kena seimbang. Alah, contohnya lah macam hari ni viral tentang Prof Muhaya cakap, okey, kenapa ramai sangat sekarang ni yang jodohnya lambat. Sebab orang yang berkejaya, kononnya lah berkejaya apa semua kan. Tapi hidup ni lepas tu Prof kata, alah kita ni jadi, alah buatlah macam bodoh-bodoh. Bukannya jenis yang, bukan dia kata ni kita ni kena jadi bodoh. Tak. Maksud dia tu kita kena jadi bersederhana je. Bersederhana. Jika kita hari ni pandai sangat, kita janganlah nampak sangat kepandaian kita tu kan. Hari ni kalau kita bodoh, kita janganlah nampak sangat kebodohan tu kan. Bukannya bodoh tu bukan semestinya tak bijak kan. Jadi dia sebenarnya Prof ni, saya actually JM ni bukannya pengikut siapa-siapa motivator mana-mana tau. JM bukan yang macam tu. JM suka bila ada yang lalu. Contoh hari tu, pagi tu Prof punya page lalu, JM rasa ada masa JM nak tengok, JM tengok, ambil. Walaupun sedikit, kita amalkan ilmu tu. Nanti kalau JM sukalah pagi-pagi macam ada Ustazah Datuk Nur Hafizah kan. Okey, dia pun bagus juga. Bagus. So JM ambil. Nak ikut setiap pagi, nak ikut tu taklah. JM orang ni bersederhana je. Siapa pun JM boleh kawan. Tak ada nak macam fanatik sangat. Tu tak adalah. Minta maaf lah ya. Minta maaf lah. JM memang orang yang macam tu. Bukan sombong, bukan. Tapi itulah JM cakap. Bila banyak sangat ilmu, nanti takut JM tak pandai, tak boleh nak uruskan dengan betul. Jadi biarlah ada sedikit, kita amalkan. Itu bagi JM lah. Terpulanglah semua orang dia lain-lain. Dia punya pendapat dan pandangan kan. Tapi itu cara JM, bukan JM sombong. Macam pagi tadi tentang apa Datuk Fazilah Kamsah pun JM suka tengok. So JM mana yang lalu lah JM suka tengok. Alhamdulillah. Sebab rezekinya itu rezeki berilmu juga daripada Allah juga ni. Mana yang lalu kita tengok dan kita deep kat situ, itu rezeki daripada Allah lah kan. So alhamdulillah. Jadi benda tu simple je. Betul apa yang Prof cakap kan. Tak naklah nak kupaskan sangat. Bagi JM biarlah kita jadi orang yang sederhana, sangat sederhana. Kan kalau dengan suami ni kan, walaupun kita tahu benda tu, kita tahu buat, alah tolonglah bang, saya tak pandai benda ni, tak tahu ni, saya kalau bab ni saya memang tak tahu bang. Padahal boleh je, tapi macam tu, macam Prof katalah, biarlah kita jadi yang bersederhana macam tu lah kononnya kan. Okeylah. So berbalik kepada ilmu. Ketua kena selalu bersedia dengan ilmu pengetahuan. Kena tinggi sikit lah, tak tinggi banyak pun tinggi sikit lah. Dalam masa yang sama, kita juga kenalah terima apa pandangan tim, apa cadangan tim. Walaupun kita tak perlu nak ambil semua cadangan daripada tim kita tu. Tak perlu nak ambil semua. Kita boleh ambil sikit lah. Tak perlulah semua kita nak ambil. Apa yang A yang dia cakap, apa yang B dia cakap, apa yang C kita cakap, kita pun ambil bulat-bulat. Tak boleh. Kita kena seimbangkan tu. Kita kena seimbangkan. Okey, yang ketiga. Yang ketiga adalah penampilan diri. Penampilan diri ni penting ni. Penampilan diri penting. Ya Allah, engkau orang sekarang ni senang. Senang buat Zoom aja kelas. Nak jumpa dengan guru, nak pergi seminar, nak menghadiri seminar, nak berzoom dengan tim kita. Ya Allah, just tepek-tepek ni, tepek-tepek bedak pakai gencu ni gencu sikit. Okey, pakai sarung jubah, dalamnya pakai baju kelawar, tak nampak kan?
Lepas tu pakailah tudung ni. Ni pun tudung pun orang bagi. Terima kasih yang bagi. Okey. Jadi, yang bawah ni tak nampak dah, tak apa. Kan? Sekarang senang. Senang sangat. Itu pun, ya Allah, ada yang masih lagi malas nak belajar. Ponteng je kelas. Kan? Kata nak jadi leader yang bersedia. Kata nak jadi leader yang berilmu. Tapi malas belajar. Ya Allah, dulu korang zaman 18 tahun yang lepas, masa tu kita nak buat marketing, JM nak jumpa orang, kan kena jumpa orang ni. Pertama, kena pakai lawa-lawa. Penampilan kena jaga, kena bau wangi-wangi. Mulut ni kalau busuk ni kena spray dulu. Ataupun makan gula-gula. Kau tahu tak? Sampai macam tu sekali. Nak jaga penampilan ni bila beradab, berjumpa dengan customer, berjumpa dengan klien, berjumpa dengan prospek, berjumpa dengan siapa-siapa lah. Okey, kena pakai lawa-lawa. Belum lagi, dah pakai lawa-lawa tu satu hal. Nak pergi ni. Ingat boleh je kereta kita tu tuang air. Boleh jalan. Tak, kena tuang minyak lagi. Kena tuang minyak. Okey? Isi minyak tu. Dah lah duit pun dekat dompet pun ada berapa je nak jumpa orang ni. Minyak tak ada, nak kena tuang minyak lagi. Nak kena tuang minyak lagi. Waalaikumsalam semua. Okey. Tu kan. Betul tu. Sekarang kalau tak lawa, kan muka berjeragat ke, muka kusam ke, ada filter lagi. Ada filter lagi. Betul tu. Terima kasih yang bagi ni JM dekat TikTok. Ada filter lagi korang. Kan? So, ini JM nak mengimbas zaman JM dulu. Yang berjumpa dengan orang ni secara face to face, berdepan. Okey, pertama tadi nak jaga penampilan, jaga kecantikan, jaga baju, jaga kekemasan. Pakai gencu. Lepas tu, yang kedua, nak isi minyak pula. Nak jumpa dengan orang ni, nak isi minyak. Yang ketiga, nak belanja makan lagi. Nak belanja makan korang. Kena belanja. Tak makan chicken chop pun kan. Ya Allah, teh ais lah kena bayar juga. Teh ais kena bayar juga. Kan? Kena tu. Tahu sahabat-sahabat semua. Itu face to face tu. Zaman JM dulu. Kan? Ini zaman sekarang zaman online. Zaman online. Itu pun malas. Malas nak pergi kelas. Dah lah kelas tu percuma pula. Pun malas juga. Aku tak tahulah. Kau duduk je lah makan gaji. Senang. Kan? Kalau JM cakap macam tu lah. Tak nak semua, senang. Jangan mimpilah nak berjaya. Jangan mimpilah nak capai matlamat. Jangan, tak usahlah mimpi. Sekarang ni senang dengan online. Tak payah nak apa. Tak payah nak tersembuh-sembuh ni. Cakap dengan orang, nak cerita pasal apa, pasal produk kita. Tulis je dekat posting tu. Tulis saja kat posting. Macam tu. Ya Allah, itu pun malas kan? Itu pum malas. Jaga penampilan ni kena jaga penampilan walaupun hari ni kita buat Zoom pun kena jaga penampilan sebab JM ni suka tau. Sebab JM pernahlah ditegur, suami tegur. Nak kelas online pun pakai perfume. Dia kata macam tu. Nak masuk kelas online pun pakai perfume. Bagi JM kena bersedia. Sebab apa? Sebab bukan untuk orang lain. JM kena bersedia untuk diri sendiri. Untuk diri sendiri. JM akan selalu rapi, kemas, wangi. Itu JM sebab sebab benda ni semua boleh menyemarakkan lagi semangat JM untuk JM bagi talk nanti. Semangatkan diri kita. Bukannya semangat tu untuk orang lain. Orang tak hidu pun. Kita bau wangi ke bau busuk. Lainlah jumpa face to face kan. Orang boleh hidu kita. Ya Allah, kenapalah dia ni hapak sangat. Tak ada perfume ke agaknya kan? Okey. Zaman sekarang senang. Betul tu kan? Alright, kemudahan ada. Tapi manja. Betul sangat kan? Macam tu lah Okey, jadi itulah penampilan kena selalu bersedia. Sedia dengan
penampilan diri kita. Walaupun kita tak face to face, tapi sebenarnya semangat tu, cantik tu untuk membangkit semangat untuk diri kita sendiri, bukan untuk orang lain. Okey, itulah jaga penampilan. Yang keempat. Yang keempat ni apa? Yang keempat ni adalah tunjuk ajar tim. Kena tunjuk ajar tim ni. Jangan kau suruh je tim kau restock. Restock lah. Bulan ni dah restock belum? Kena restock tau. Nanti kalau tak, nanti bulan depan kena apa? Kena downgrade daripada stokis jadi agent. Lepas tu kau pula tak tunjuk. Kau tahu suruh dia restock je. Kan bila kau suruh dia restock, happy. Oh, happynya. Sebab apa? Sebab tim restock hari ni. Kalau tak restock, itulah GM. Itulah. Semualah orang-orang saya tak restock. Saya pun tak tahu kenapa. Dan kau tak ajar dia. Dan kau tak tunjuk ajar dia. Kau selalu suruh restock je. Memanglah marah dia. Cuba tunjuk ajar. Dah restock, tanya dia. Okey, apa yang perlu akak bantu ni? Dah ada stok ni. Apa yang akak perlu bantu? Nak buat online ke? Nak buat copywriting ke? Ataupun macam mana? Apa masalah you? Apa yang you tahu? Dalam bisnes ni apa yang you tahu? Saya tak tahu semua kak. Saya baru nak cuba-cuba. So tunjukkan cara. Ajar tim. Tunjukkan cara. Ini tak. Kadang-kadang ni kan nak copywriting pun ni yang leader-leader ni pun tunggu HQ bagi. Tunggu HQ bagi. Nak gambar-gambar semua tunggu HQ bagi. Sebagai seorang leader kan tadi dah cakap dah. Kena ada lebih ilmu. Jadi ambil je lah gambar. Ya Allah, ambil gambar ni tak payahlah nak perfect sangat. Nak kena ada kamera yang besar. Yang kena ada kamera yang apa benda. Yang dia punya resolution dia tinggi. Tak perlu. Sekarang handphone pun dah ada. Tak kisahlah kau macam mana kau nak ambil gambar tu. Cara ambil gambar tu. Tak kisah. Tapi yang penting logo tu kenalah nampak. Kau janganlah sengit-sengit pula. Kan? Nak ambil gambar, nak tunjuk orang ni. Nak ambil gambar tapi logonya sengit. Logonya tak nampak. Kan? Nak ambil gambar ni, nak selfie ni. Nak selfie dengan produk ni. Tapi kan tudung kita ni sengit kat sini, kat atas ni sengit, bengit macam tu kan. Sengit bengit lawa juga kan JM ni kan. Aku tak tahulah korang lawa ke tak. Kan kalau sengit bengit macam ni kan. So kenalah, kena sebab tu sebab tu leader ni kena selalu bersedia ni. Nak ambil gambar ni kena betul-betul ambil gambar selfie macam ni macam ni check, macam ni check. Orang suka tak suka lantak kau lah. Okey, tapi kalau nak ambil gambar, okey, macam tu. So mula-mula tak apa. Mula-mula memanglah kan. Ambil gambar, lepas tu ada pula dekat celah gigi ada pula apa? Lepas makan tadi kan ada sambal, ada cili terlekat. Tak kisahlah kan mula-mula. Tapi sekiranya anda tak buat selalu, anda hanya nak suap aja oleh leader anda kan. Tak bolehlah. Sampai bila anda nak faham? Sampai bila anda nak belajar? Sampai bila anda nak menjadi perfect? Menjadi sebab benda ni kena selalu dibuat. Benda ni kena selalu dibuat. Sorry lah kadang-kadang JM tak dapat nak menyapa siapa yang bertanya dekat situ sebab JM ni kadang-kadang bila dah cakap ni tak berhenti. So banyak sangat yang JM nak kongsikan. Kadang-kadang tu 1 jam tu tak cukup macam tu. 1 jam tu tak cukup. Okey, jadi tak perlu perfect sangat pun. Mula-mula ambil gambar, kena study ni. Kena study, tengok cara orang ambil gambar macam mana. Ya Allah, kat Google tu semua banyak cara ambil gambar yang betul. Cara posing yang betul pun ada kat situ. Tak payahlah nak tunggu company bagi. Tak payahlah nak tunggu company adakan seminar untuk buat copywriting. Seminar untuk untuk buat cara ambil gambar. Tak payahlah. Zaman sekarang itu zaman nak cepat je. Kau tunggu lambat. Okey, cara nak buat copywriting pula. Macam mana? Ya Allah, copywriting ni tak payahlah panjang-panjang berjela. Ya Allah, tak payah nak panjang-panjang berjela.
Pasal kau cerita pasal copywriting ni, tak payahlah kau cerita daripada A sampai ke Z. Saya pada tanggal 5 hari bulan Januari, saya dalam keadaan serabut sangat, hilang semangat diri, hilang keyakinan diri. Ya Allah, saya tidur bangun lagi, saya tidur bangun lagi. Besok pun macam tu juga. Lepas tu saya pula ni kan, tak tahulah nak macam mana apa semua kan. Saya pun macam tu juga setiap hari. Tanggal 20 hari bulan Januari, saya ditemukan dengan produk Aura Rezeki yang boleh membangkit semangat saya. Lepas tu saya mandi. Ya Allah, tak payahlah cakap macam tu. Tak payah cerita macam tu. Orang tak baca habis. Orang tak nak baca panjang-panjang. Ya, copywriting ni sikit je. Yang santai-santai je. Yang santai-santai. Yang hanya beberapa patah perkataan. Ya Allah, contoh. JM bagi contoh. Ya Allah, serabutnya lah aku kan. Semangat diri pun tak ada. Tapi Alhamdulillah. Alhamdulillah asbabnya pakai garam ni. Ya Allah, saya tak tahu nak cakap macam mana. Saya rasa best. Saya rasa macam hilanglah tekanan ni. Hilanglah rasa risau ni. Macam tu lah. Saya tak tahulah nak cakap macam mana sahabat semua. Tapi produk garam Aura Rezeki ni bagus sangat diamalkan. Dah. Macam tu je. Kan? Tak payah kau nak cerita daripada sejarah tu. Tak payah. Tak payah nak cerita macam tu. Okey, boleh? So tak payahlah nak complicated sangat. Tak payah nak complicated sangat. Bercakap daripada hati, menulis daripada hati. Ambil gambar tu, ambil lah gambar. Korang kalau tengok JM ambil gambar kan, ada makanan, aku letaklah satu logo ataupun produk ataupun name card aku kat situ. Kecil macam tu. Okey, selamat makan tengah hari semua. Itu dinamakan selling without selling. Ada yang orang tak suka sangat hard sell ni. Dia suka yang macam tu. Sebenarnya kita nak tunjuk apa? Bukan nak tunjuk makanan tu. Kita nak tunjuk produk kita, tapi dengan cara yang macam tu tadi. Macam tu lah, mudah sangat you all. Tak payahlah nak tunggu sampai HQ nak bagi. Tak payahlah nak tunggu sampai leader nak bagi. Tak payah, buat sendiri. Buat bodoh-bodoh. Tak payah nak sempurna sangat. Itu kalau Profesor Muhammad Hayat kata lah. Bukan bererti kita ni tak pandai. Bukan bererti kita ni bodoh. Kita jangan sempurna sangat. Buat simple-simple je. Apa yang kita tahu. Orang nak kritik lagi bagus. Orang nak kritik. Sebab apa? Sebab daripada kritik kan kita dah belajar tadi. Daripada kritik kan itulah kita boleh perbaiki diri. Ini kalau engkau sendiri pun tak nak buat. Lepas tu dah lah tak nak buat kan. Malas pula tu. Ada boleh nak berjaya. Orang berjaya ni dia buat perkara yang jarang-jarang sekali dia buat. Yang jarang sekali dia buat. Kalau JM dulu JM buat marketing, berjumpa dengan orang. Kalau tak jumpa dengan orang ni tak pandai nak cakap dekat live ni sekarang ni, tak pandai korang bercakap sendiri ni, tak pandai. Tapi kita kenalah tengok ikut peredaran. Tak pandai, tak boleh nak buat ni, tapi kena hari-hari kena buat. Jadi bila hari-hari buat, biasalah bercakap. Biasalah bercakap. Kan macam kita bercakap dengan diri. Ya betul, masa mula-mula JM buat live tau. Masa mula-mula tahun 2015 JM buat live. Sebab orang semua dah boleh live tau. Orang buat live. Lepas tu buka je, tekan live tu kan. Tekan button tu, tekan live tu kan. Live kan. Lepas tu betul-betulkan tudung. Macam ni lah betul-betulkan. Okey, tengok muka. Tengok bedak ni, gincu ni. Tengok gigi. Macam tu tau. Serius ni. Assalamualaikum. Ada orang tak? Assalamualaikum. Ada orang tak? Itu mula-mula. Tapi tengok sekarang. Okey ke tak okey? Okey lah kan. Sebab kita selalu buat. Yang tak selalu buat ni lah. Yang cakap lebih. Kadang-kadang yang selalu ni, yang cakap banyak ni, yang tak ada hasil lebih pun. Tapi Allahu Akbar kan. Kalau suruh komplain, dia yang paling banyak komplain. Yang tak bagi hasil kita tu lah yang paling banyak komplain. Itu korang memang kena tahu tu. Nanti korang ada team, korang tahulah kat situ. Yang paling banyak komplain,
Satu yang malas, kedua yang tak ada hasil pun untuk kita, yang ketiga itulah yang paling banyak komplain. Kau kena tahu, nanti kau tahulah macam mana. Okey? Okey, so yang tu, okey, tunjuk ajar tim. Yang kelima adalah kena sentiasa ada produk. Kena sentiasa ada produk dekat tangan. Ni leader-leader ni. Kau jangan nak cakap, kau jangan nak cerita air liur je. JM masa JM pengalaman dalam bisnes yang lepas face to face dengan orang. Ini tak payahlah nak cerita pasal produk garam ni, ringan je hanya 500 gram sahaja letak kat handbag pun dah boleh. Masa dulu JM buat ini produk lain tau, jual penapis air. Kau tahu tak penapis air tu beratnya berapa? 8 kilo satu biji penapis air. Lepas tu pula appointment tu dekat mana? Dekat tingkat 3 rumah flat dekat Shah Alam. Tak kisahlah Shah Alam yang banyak rumah flat. Nak panjat ke tak panjat ni? Nak panjat ke tak panjat ni? Nak jual penapis air ni? Panjat, bawa 8 kilo tu, naik tangga. Dah lah masa tu badannya berat. Berat pula lagi penapis airnya. Kan naik lagi tingkat 3. Dah sampai atas pula, tanya pula lagi, mana sinkinya saya nak buat demo ni. Nak pasang penapis air. Lepas tu belum lagi basah-basah kuyup lagi, baru pasang dah tercabut pula. Kita tak kuat mana pun kan. Nak masukkan pipe tu, nak screw balik, nak ketatkan balik. Tiba-tiba pressure air dekat rumah tu kan kuat, memancut habis semua basah. Itu belum basah kuyupnya lagi. Allahu Akbar. Tapi korang sekarang ni senang aja. Senang nak jual produk sekarang. Ambil gambar macam JM cakap tadi lah. Ambil kecek gambar. Tengah makan macam ni. Kecek ambil gambar. Dah boleh buat posting. Berbanding dengan JM dulu. Berbanding dengan JM dulu. Lepas tu, dah kena ada set demo ni. Set demo kena ada. Set minum sendiri kena ada. Dekat rumah ni kena ada. Set demo kena ada. Set yang nak jual ni, bila orang kita buat demo dan terus nak tolak kepada orang, set yang baru kena ada. Kau bayangkan set minumnya lain dekat rumah, set demonya nak tunjuk kat orang lain, set baru nak tolak dekat customer baru pun lain. Korang ni senang je. Zaman sekarang zaman senang. Tak payah macam JM dulu. Sebab tu lah bila kata, patutlah. JM ni, memanglah dia tu cantik. Jual apa pun boleh. Betul lah. Dia tu pada cakap. Kau tak tahu proses yang JM lalui sebelum ini. Sebab tu lah proses ni kena lalui supaya dia meningkatkan level kefahaman kita, level kesabaran kita, level kematangan kita. Tapi kalau kita pun proses tu pun kita tak nak lalui, memanglah sampai bila pun kita tak pandai. Sampai bila pun kita tak pandai. Kita hanya nak tunggu je. Takkan berjaya lah macam tu. Sorry to say lah, memang takkan berjaya. Kalau nak tunggu orang suap je memang tak berjaya macam tu. So itulah, jadi stok kena ada. Ini tak. Agent order, barulah kita nak order dekat HQ. Lepas tu pula sampai dekat HQ, sorry, stok kita seminggu lagi baru sampai. Lepas tu mengamuk pula. Sebab apa? Sebab stok dekat HQ dah habis. Apalah HQ ni, sikit-sikit habis. Habis tu, engkau leader yang tak bersedia dengan stok. Nama pun stokis. Stokis. Namanya stokis. Bukan kis je tau. Bukan hanya tahu kis je. Kena ada stok. Nama pun stokis. Kena ada stok. Jadi, bila HQ tak ada produk dalam masa seminggu, tapi kau ada produk, mudah tak untuk tim? Bila tim nak je bagi. Ini bisnes, tapi hanya ambil duit daripada tim je. Lepas tu baru beli. Engkau macam jadi orang tengah je. Come on lah, jauh lagi perjalanan. Jauh lagi perjalanan. Okeylah, cukuplah cukuplah untuk sampai dekat sini sahaja tentang tajuk yang JM kupaskan hari ni. Leader kena
selalu dalam keadaan bersedia. Jadi JM minta ampun dan minta maaf. Tolong sharingkan video ni banyak lagi supaya ramai lagi yang boleh mendapat manfaatnya daripada perkongsian JM ini ya. Jadi terima kasih kepada warga TikTok, IG dan juga Facebook bersama dengan JM. Esok JM ada tajuk yang sangat best tau. Besok hari Jumaat kita nak tajuk dia esoklah, tunggulah JM. Nanti JM bagi sekarang, nanti kan engkau apa pula jadi biar engkau tertunggu-tunggu. Jumpa JM besok waktu yang sama jam 11 pagi. Okey, dan JM lupa untuk sekarang ni untuk mendaftar sebagai Aura sebagai ejen sebagai ejen Aura Rezeki, okey, hanya RM350 sahaja. So banyak produk boleh campur-campur. Ya, produk boleh campur-campur. Hanya 350 sahaja. Dan apa yang JM boleh bagi sekiranya anda mendaftar sebagai ejen Aura Rezeki, okey, anda akan dapat berpeluang untuk dapat hadiah emas ya. Kita ada reward untuk tahun ni, iaitu barang kemas. Kita ada wang tunai RM20,000, RM10,000, kita ada RM8,000, kita ada emas lagi. Jadi berpeluang anda daftar 350, anda berpeluang untuk mendapatkan reward tu, dan juga anda dapat keuntungan melebihi 30%. Dan juga anda boleh dapat okey, ini JM nak bagi mana yang mendaftar semalam 15 hari bulan hingga 28 hari bulan, JM nak hadiahkan satu tiket seminar yang berjumlah yang harganya RM350 untuk seorang. Ya, seminar ini sangat-sangat berkesan. Sebab apa? Sebab kenapa JM cakap sangat-sangat berkesan? Bukan JM yang bukan JM speakernya ya. JM ambil speaker luar yang berpengalaman real dalam landasan perniagaan ni. Real sangat pengalaman dia ya, pengalaman real. Bukannya nak jual modul, bukan. Tapi ini dia berkongsi atas pengalaman 30 tahun dalam bidang perniagaan, retail dan juga motivator ya, jadi penceramah. Jadi tiket tu berharga 350 dan alhamdulillah ya, seminar pertama yang kita adakan pada 5 hari bulan 6 baru-baru ni ya, ya Allah, memberi kesan yang sangat luar biasa kepada mereka yang menghadiri seminar itu ya. Total ya sale mereka ya, semua di antara mereka sale-nya melonjak naik ya, luar biasa. Allahu Akbar ya. Jadi untuk seminar untuk kali kedua ni, siapa yang mendaftar sebagai ejen, hanya ejen ataupun upgrade ejen ya, 350, ataupun daripada ejen nak upgrade ke stokis ya, pun boleh kita nak bagi tiket, satu tiket ya. Okey, nanti JM akan bagi lanjutlah apa benda ya, syarat-syaratnya. Jadi yang bestnya, anda daftar 350, JM bagi tiket percuma untuk masuk seminar secara Zoom. Okey, sehari tau. Seminar tu sehari, berjumlah RM bernilai RM350 sahaja. Maksudnya tak payah-bayar, percuma. Anda beli produk, dapat keuntungan, dapat produk dengan harga RM350, dapat reward lagi daripada HQ, dapat reward lagi daripada mak-mak tim korang. Okey, lepas tu JM dah bagi lagi tiket untuk masuk seminar. Allahu Akbar, seronok sangat bila bersama dengan tim JM Masya Allah, banyak sangat rezeki tu ada di mana-mana sudut lah ya, insya-Allah. Okey semua, jadi minta maaf banyak-banyak. Okey, amalan mandi garam ni sangat bagus diamalkan setiap pagi dan juga setiap petang. Bagi apa? Bagi meningkatkan semangat diri kita, keyakinan diri kita, bagi emosi rehat Bila emosi kita rehat, fikiran kita rehat kita akan berfikir dengan baiknya, insya-Allah. Jadi amalan mandi garam sangat bagus diamalkan untuk kita. Okey, selamat tengah hari semua. Jumpa lagi insya-Allah.
Okey, mana yang JM ada Zoom nanti bersama dengan team leader dan juga team mereka pada jam 2 petang nanti. Okey semua, jumpa lagi. Minta maaf banyak-banyak. Ampun maaf zahir dan batin. Okey, atas mungkin ada kata-kata yang menggores perasaan anda. Okey. Dan JM minta maaf, ampun dan maaf. Ya, jumpa lagi besok jam 11. Okey, Assalamualaikum. Bye.